Seterusnya saya akan terangkan mengenai proses luluh hawa. Okey, dalam proses luluh hawa ni kita ada luluh hawa fizikal. Luluh hawa fizikal dia berlaku tanpa mengubah kandungan kimia yang ada pada batuan tu. Okey, dalam luluh hawa fizikal kita dapat lihat ada 6 proses luluh hawa yang berlaku. Okey, yang pertama adalah penghaburan garam. Untuk penghaburan garam, contoh dia macam dalam batuan kita ada rekahan. Apabila air yang berada di dalam rekahan batuan tu disejak, ia hanya akan meninggalkan garam. Jadi garam itu lama-kelamaan dia akan memberikan tekanan kepada batuan dan pecah. Jadi yang kedua adalah untuk tindakan frost. Tindakan frost ini dia berlaku maksudnya ais, beku. Jadi bila air ataupun air hujan yang berada di celah celah batuan ni berlaku di kawasan tinggi, dia akan menyebabkan beku cair. Bila siang, air hujan akan masuk ke dalam rekahan batuan tu. Dan bila malam, pada waktu malam, suhu akan turun secara mendadak. Bila suhu turun secara mendadak sehingga takak beku, air ni akan membeku. Jadi bila proses tu lama-kelamaan dia berlaku dalam jangka masa yang panjang, dia akan menyebabkan berlakunya serpihan batuan tu. Dan batuan ni, contoh kalau yang bahagian, kalau tengok kat sini, bahagian yang kat sini, kita akan panggil dia serpihan yang bersegi-segi. Jadi yang batuan-batuan yang terjatuh di kaki gunung tu, itu akan kita panggil dia sebagai talus. Okey. Untuk seterusnya, kita pergi pada pelepasan tekanan. Okey, pelepasan tekanan ni senang je. Dia maksudnya dibebaskan oleh tanpa sebarang bebanan. Okey, contoh macam kita tahu batuan dia segelitik ada dalam kerak bumi. Bila batuan yang ada dalam kerak bumi ini dia diterima oleh tekanan yang bahagian lapisan atas, tapi lama-kelamaan bila lapisan batuan yang ke atas tu dia terima hakisan, dia akan menjadi serpihan-serpihan kecil. Jadi yang batu dalam kerak bumi ni dia akan mudah terdedah ke permukaan bumi, dan lama-kelamaan yang batu yang terdedah tu akan mengalami proses luluh hawa. Okey. Seterusnya kita pergi pada proses yang keempat, iaitu basah kering. Bila kita sebut basah kering, kita akan melibatkan ia dengan air. Jadi bila air hujan yang terkena pada batuan, dia akan bila siang, maksudnya bila dikena air, dia akan mengembang. Dan bila dikering, dia terima cahaya matahari, dia akan mengejuk. Dia sama juga bila dalam jangka masa yang lama, dia berlaku secara berulang. Lama-lama batuan tu akan pecah. Bila dia basah, dia akan mengembang, dan bila dia kering dia akan mengecut. Lama-lama dia hanya akan tinggal serpihan batu yang kecil. Untuk proses yang kelima ialah proses kembang kecut. Bila kembang kecut dia lebih kurang sama macam yang skrin tadi, dia kembang kecut. Tapi dalam proses kembang kecut ni dia akan terhasilnya dalam 3 pembentukan. Contoh macam penggelupasan. Untuk mudah-mudahan dalam penggelupasan ni dia batuan tu, contoh kalau batuan tu lapisan dekat luar ni dia terkena cahaya matahari, dia akan kembang. Bila dikecut, bila dia dalam keadaan suhu yang rendah, dia akan kecut. Bila dikecut, lapisan yang kat luar ni dia lama-kelamaan dia akan jadi semakin mengecil. Maksudnya dia akan terhati sikit, lepas tu dia akan hati sikit lagi, akhirnya akan tinggal yang kecil saja. Itu untuk penggelupasan. Dalam untuk pemecahan bongkah pula, biasanya berlaku pada batuan yang bersegi. Kalau kita tengok ada setengah batuan yang bersegi ni, dia ada rentakan dekat batuan ni. Bila berlakunya rentakan ni, dia macam akan masuknya air, ada berlakunya macam tadi garam semua apa tu. Bila lama-lama dia akan rekah, meninggalkan hanya pemecahan bongkah sahaja. Maksudnya yang kat sini ni, batu tu hilang, dia jadi serpihan yang kecil sahaja. Manakala untuk penyepaian berbutir, bila lebih kurang sama, tapi macam dia menjadi pecah tu kepada butiran-butiran yang lebih kecil. Itu untuk penyepaian berbutir. Jadi dalam kembang kecut ni kita ada 3 bentuk proses luluh hawa tu. Yang terakhir adalah tindakan biologi. Bila dengan biologi ni dia melibatkan lebih kepada haiwan ataupun akar ataupun tumbuhan. Jadi untuk tindakan biologi ni kita lihat pada akar tumbuhan tu sendiri. Bila akar tumbuhan semakin membesar, dia berkemungkinan akan dapat masuk ke dalam rekahan batu tu. Jadi bila lama-lama dia akan masuk ke dalam rekahan batu tu, dia akan memberikan tekanan pada batuan tu, lama-lama batuan tu akan menjadi pecah dan kecil. Itu untuk luluh hawa fizikal. Seterusnya kita pergi pada proses yang kedua, iaitu luluh hawa kimia. Macam saya terangkan tadi, luluh hawa kimia ini dia berlaku dengan mengubah kandungan kimia
kimia yang ada pada batuan tersebut. Okey, sekarang dalam dulu hawa kimia kita ada 5 proses. Yang pertama adalah larutan. Okey, larutan ni proses larutan ni dia melibatkan air yang melarutkan mineral batuan. Contohnya macam gypsum, dia akan menghasilkan garam. Tu untuk larutan. Untuk yang hidrolisis ni adalah proses apabila air tu dia bertindak balas dengan mineral seperti fosfor, dia akan menghasilkan kaolin ataupun tanah liat. Contohnya macam batuan granit. Untuk yang ketiga adalah proses perkarbonan. Di mana proses perkarbonan ini dia melibatkan macam asid karbonik ataupun air hujan itu dia bertindak balas dengan batu kapur, dia akan menghasilkan kalsium bikarbonat. Okey, jadi untuk proses yang seterusnya adalah peroksidaan. Untuk proses peroksidaan, dia melibatkan oksigen. Dia akan bertindak balas dengan oksigen. Di mana mineral batuan ini bila bertindak balas dengan oksigen seperti ferrum, dia akan menghasilkan ferrum oksida ataupun yang kita boleh dapat tengok dekat tanah laterit. Yang contoh lain adalah macam contoh oksigen tu, bila dia bertindak balas dengan magnesium, dia akan menghasilkan magnesium oksida. Jadi untuk proses yang terakhir dalam dulu hawa kimia ini adalah penhidratan. Okey, untuk penhidratan, batuan yang ada mineral, dia akan apabila dia menyerap air H2O atau air ni, dia akan mengembang dan akan menghasilkan mineral yang baru. Okey, contoh macam mineral dekat batuan tu adanya ferrum, dia akan menghasilkan limonit kuning. Okey, jadi itu adalah proses yang berlaku dalam dulu hawa kimia. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang terakhir iaitu dulu hawa biologi. Okey, dulu hawa biologi ni senang mudah untuk kita ingat, dia hanya berlaku disebabkan oleh tiga perkara. Okey, yang pertama adalah disebabkan oleh tumbuhan. Okey, macam mana batuan ini boleh berlaku secara dulu hawa biologi disebabkan oleh tumbuhan? Macam yang saya ceritakan tadi, contoh kalau pokok bila dia ingin membesar, batuan-batuan yang ada di persekitaran dia yang mempunyai rekahan tu. Jadi bila akar ni dia masuk ke dalam rekahan itu, lama-lama dia akan memberikan tekanan pada batuan tu. Dan bila dalam jangka masa yang lama, batuan ini dia akan pecah dan menjadi serpihan batu yang lebih kecil lah. Itu untuk tumbuhan. Yang kedua adalah haiwan. Okey, untuk haiwan, biasanya haiwan yang berada di kawasan yang macam dekat tanah ni, contohnya macam tikus, anak, ular ni, dia akan mencari ataupun mengorek tanah untuk mencari perlindungan ataupun menyimpan makanan mereka. Jadi bila haiwan ni dia yang bertindak untuk menggali tanah ni, batuan-batuan yang ada di persekitaran mereka akan lama-lama akan pecah. Maksudnya bila digali, batuan yang ada kat sekeliling dia ni akan pecah. Dia akan terkena. Itu untuk haiwan. Manakala yang ketiga adalah untuk mikroorganisma. Untuk mikroorganisma ataupun bakteria-bakteria ni, yang biasanya kalau dekat batuan tu, contoh kalau ada lumut ataupun bakteria yang ada dekat batuan ini, dia akan melarutkan mineral yang ada dekat batuan ini. Dan lama-lamaan macam tadi saya ada cerita, contoh kalau macam batuan ni, dia mempunyai lapisan. Bila dia melarutkan mineral yang ada pada batuan ni, lama-lama dia akan tinggal kecil. Okay, lama-lama lagi bila dia akan lagi kecil. Ini untuk mikroorganisma bagi dulu hawa biologi. Okay, jadi untuk dulu hawa biologi kita hanya ada 3, iaitu tumbuhan, haiwan dan juga mikroorganisma.